Nelayan terpinggir, tiada langsung pembelaan untuk mereka. Inikah yang dikatakan maju, berkat dan sejahtera, sebagaimana yang didakwa oleh mantan Menteri Besar Terengganu yang juga mantan Adun Seberang Takik. Tapi yang amat menyedihkan, tidak ada langsung perjuangan daripada kerajaan negeri. Di mana majunya, di mana berkatnya, di mana sejahteranya. Rakyat, nelayan kita terpinggir. Tetapi mereka hari ini langsung tidak memikirkan tentang nasib mereka ini. Mereka fikirkan bahawa nak buat projek rumah bercampur-campur. Kenapa? Kerana rumah bercampur-campur ini akan mendapat pendapatan yang besar kepada kerajaan. Tetapi rakyat kita tak mana. Jadi di situlah rakyat boleh fikirkan bahawa apakah nasib, apakah pembelaan yang dibuat oleh kerajaan hari ini kepada nasib mereka. Cuba fikir-fikirkanlah. Nelayan Terengganu adalah nelayan yang paling terbela sekali dalam Malaysia. Ini adalah fakta dan kenyataannya. Di peringkat awal, kelompok rakyat yang mula-mula yang kami jumpa apabila diamanahkan untuk menerajui negeri Terengganu ialah masyarakat nelayan. Dan kebetulan di Seberang Takik. Kita kena pasti apakah isu-isu utama yang membelenggu masyarakat nelayan ketika itu daripada suara mereka sendiri. Ada 3 isu utama. Yang pertama, nelayan kita, terutamanya nelayan pantai, tidak berlesen. Yang kedua, isu perairan kita, terutamanya Zon A, kawasan tangkapan nelayan pantai, sudah terlalu terjejas dari segi sumber perikanan. Dan yang ketiga, isu pencerobohan. Dan di atas semua isu ini, kita bekerja. Yang pertama, kerajaan negeri menubuhkan jawatankuasa Task Force Lesen Sampan Nelayan. Dan kita kena pasti lebih kurang 800 orang nelayan sampan negeri Terengganu, Zon A yang telah turun ke laut sejak puluhan tahun lalu tidak memiliki lesen. Apabila tidak memiliki lesen, maka mereka tak layak dapat allowance sara hidup, tak layak dapat minyak bersubsidi dan berlaku apa-apa bencana di laut, mereka tidak layak dapat bantuan bencana. Dan kerajaan negeri Terengganu menyatukan semua senarai ini, dipanggil Jabatan Perikanan, LKIM, Persatuan-Persatuan Nelayan untuk kita duduk bersama dan kita selaraskan. Akhirnya bermulalah perjuangan untuk kita perjuangkan supaya lesen sampan nelayan yang telah dibekukan sejak puluhan tahun lalu dicairkan semula dan alhamdulillah kita berjaya. Apabila lesen sampan nelayan ini dicairkan untuk negeri Terengganu dengan dikeluarkan 600 lesen yang telah selesai kita agihkan pada tahun 2021, nelayan di negeri-negeri lain juga turut menikmatinya. Sama sebagaimana Terengganu. Isu lapuk yang tak mampu diselesaikan oleh kerajaan BN, kita selesaikan. Yang kedua, nelayan berhadapan dengan masalah sumber perikanan yang sangat terhad, terutama di kawasan tangkapan nelayan Zon A. Maka kita bina tukul. Kita labuhkan tukul, kita labuhkan unjan sebagai rumah ikan yang hasilnya dibuktikan melalui peningkatan data-data hasil laut yang didaratkan oleh nelayan kita. Dan kerajaan negeri membelanjakan lebih 3 kali ganda daripada peruntukan kerajaan persekutuan untuk nak melabuhkan unjan. Setiap tahun biasa kita belanja dalam 1.2 juta. Kerajaan persekutuan bantu sekitar RM300,000. Yang ketiga, isu nelayan kita ialah infrastruktur. Dan berkebetulan di antara jeti yang kita baiki, jeti kayu yang sangat uzur digunakan oleh nelayan sejak puluhan tahun yang lalu ialah di Kampung Batin di Seberang Takik dalam kawasan Menteri Besar Terengganu sendiri, Datuk Seri Razif. Kita bina jeti konkrit yang selamat dan boleh dinaiki untuk nelayan melabuh dan mendaratkan hasil. Dan kita bina jeti daripada Kemaman, kita ada di Kampung Geliga. Di Kuala Terengganu ada Kampung Loson. Di Maran ada jeti Tuk Fakir. Di Stiu ada jeti di Kampung Fikri. Kita bina kurum, rumah sejuk untuk nelayan. Juga di Kampung Batin, Seberang Takik, dalam kawasan Datuk Seri Razif sendiri. Kita bina di Maran. Kita bina slipway untuk nelayan tarik bot ke darat bagi diperbaiki dan dibaik pulih apabila ada kerosakan. Kita bina wakaf-wakaf nelayan, kita bina rumah tarik bot untuk nelayan dan kita bina banyak lagi infrastruktur untuk nelayan supaya mereka boleh cari rezeki dalam suasana yang paling kondusif sekali. Dalam masa yang sama, nelayan kita memerlukan pelbagai bantuan input. Antara yang kita bagi ialah fish finder.
kita bagi kawat bubu, kita bagi pukak tangsi, kita bagi jaket keselamatan, kita bagi kit peralatan memancing. Dan pun bencana pertanian negeri Terengganu juga turut membantu nelayan-nelayan kita yang ditimpa musibah di laut, bot pecah, di pokok ombak, karam, tenggelam dan sebagainya. Kita bantu dalam bentuk tabung bencana nelayan. Menyentuh tentang isu perumahan, memang diakui Aquapolitan Kuala Nerus diluluhkan di zaman kerajaan sebelum ini. Pembangunan rumah, jeti, kilang tempat proses hasil-hasil laut dan sebagainya. Tapi bila bertukar kerajaan, dia telah dibatalkan oleh kerajaan persekutuan. Dan tidak benar kalau sekiranya dikatakan tidak ada sebaran perjuangan daripada kerajaan negeri Terengganu untuk mempertahankan projek ini. Kami panggil ECER sebagai agensi kerajaan yang melaksanakan projek ini bincang, termasuk kita mengemukakan pelbagai cadangan alternatif. Beberapa cadangan alternatif, kalau boleh kecilkan skop projek sekalipun, dibina komponen-komponen yang utama, yang aula ataupun yang perlu dijadikan prioriti pun tak apa kalau tak dibina keseluruhan 180 juta sebagaimana bajet awal yang diluluskan. Akhirnya kerajaan persekutuan tetap dengan keputusan untuk projek ini tidak diteruskan. Maka bila tidak diteruskan, tentu sekali kerajaan negeri perlu datang dengan satu perancangan lain. Dan perancangan pembangunan bercampur projek perumahan ini sama sekali tidak mengenepikan masyarakat nelayan kerana kita ada komponen rumah mampu milik untuk nelayan. Termasuklah nelayan di kawasan pesisir Cornish Road yang terlibat dalam perpindahan, orang Terengganu biasa panggil Pantai Miami. Ada lebih kurang 60 keluarga nelayan yang dipindahkan. Perumahan ini juga mengambil kira masyarakat yang terpaksa dipindahkan untuk pembangunan. Dan kalau kita bercakap tentang projek perumahan nelayan, penempatan semula nelayan yang tak berjaya nak dilaksanakan di zaman kerajaan sebelum ini, daripada tahun 2017 lagi tak berjaya nak dilaksanakan, akhirnya kami berjaya buat. Di Bertelantan, di Besut, penempatan semula nelayan Bertelantan 90% lebih progres dari segi pembangunannya. 50 buah rumah. Di Pulau Skepen di Kemaman, lebih daripada 70%, 50 buah. Di Seberang Penarik di Stiu dalam peringkat kerja tapak. Dalam masa yang sama, setiap tahun kita ada perumahan nelayan yang kita bina kerjasama dengan LKI, rumah untuk nelayan yang dibina di atas tanah mereka sendiri. Jadi kerajaan BN baru bercakap tentang perancangan nak bina rumah untuk nelayan. Kita sedang bina, malah hampir siap di PSM, penempatan semula nelayan di Bertelantan, di Seberang Penarik, di Stiu dan juga di Pulau Skepen di Kemaman. Dan perjuangan kita untuk membela nasib nelayan ini berterusan kerana negeri Terengganu adalah negeri yang mempunyai pesisir pantai paling panjang. 245 km, ada 14 muara sungai, ada lebih daripada 6,000 nelayan berdaftar yang berada dalam perhatian kita. Dan tahun ini juga alhamdulillah kita sudah selesaikan program Labu Unjang kita, dan insya-Allah selepas daripada pilihan raya dalam bulan 8 nanti kita akan mulakan kerja-kerja untuk melabuhkan tukung tiruan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan di perairan Terengganu. Dan usaha ini adalah usaha yang berterusan. Nelayan kita terbela, nelayan kita ada orang yang cara, ada orang yang ambil cakna. Tidak benar kalau sekiranya didakwa bahawa nelayan Terengganu terpinggir.